Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ashraf bin Makrani, F20A0454. Kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan kuantitatif yang bertajuk kepentingan falsafah dalam kehidupan. Soal sidik dijadikan sebagai instrumen bagi mendapatkan data daripada masyarakat serta pelajar UMK. Soal sidik terdiri daripada 5 bahagian, iaitu bahagian A, demografi responden; bahagian B, demografi kefahaman responden terhadap pendidikan falsafah; bahagian C, pandangan masyarakat mengenai kepentingan pendidikan falsafah; bahagian D, penilaian terhadap pendidikan falsafah; dan bahagian E, pandangan bebas. Borang soal sidik ini telah diedarkan kepada masyarakat serta pelajar Universiti Malaysia Kelantan UMK melalui borang Google Form secara atas talian. Sebanyak 10 borang soal sidik telah dikembalikan dan dianalisis. Bahagian A, demografi responden. Yang pertama, jantina. Kajian ini melibatkan 10 orang responden yang terdiri daripada 70%, iaitu 3 orang responden lelaki, manakala 30% 3 orang perempuan daripada responden perempuan. Daripada perangkaan ini, kita dapat menggambarkan umum bahawa bilangan responden lelaki adalah lebih ramai daripada perempuan. Hal ini kerana jumlah masyarakat memang tidak seimbang antara jantina, agak sukar untuk mendapatkan responden yang betul-betul sama dari segi bilangan mengikut jantina. Yang kedua, umur. Umur responden dibahagikan kepada 4 peringkat. Lingkungan pertama adalah daripada mereka yang berumur antara 18 dan ke bawah sebanyak 0%. Peringkat kedua ialah 18 hingga 25 tahun yang terdiri daripada 10%, iaitu 10 orang responden, manakala peringkat ketiga yang berumur 26 hingga 30 tahun sebanyak 0%, serta peringkat keempat terdiri daripada umur 30 ke atas iaitu 0%. Yang ketiga, bangsa. Bangsa responden dibahagikan kepada 4, iaitu bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India dan bangsa-bangsa lain. Bagi bangsa Melayu yang terdiri daripada 90%, iaitu 9 orang responden, manakala bangsa-bangsa lain sebanyak 10%, iaitu 1 orang responden. Daripada perangkat ini, bagi bangsa Cina dan India adalah 0%. Yang keempat, status pekerjaan. Status pekerjaan dibahagikan kepada 3, iaitu pelajar, bekerja dan lain-lain. Responden kebanyakan daripada pelajar, iaitu 100%, iaitu 10 orang responden, manakala status pekerjaan bekerja dan status pekerjaan lain-lain ialah 0%. Bahagian B, demografi kefahaman responden terhadap pendidikan falsafah. Soalan yang pertama ialah, apakah anda tahu apa itu falsafah? Sebanyak 10 orang responden menjawab ya, manakala 0% menjawab tidak. Oleh itu, responden rata-ratanya memahami maksud falsafah. Soalan kedua adalah, apakah anda pernah mendengar dan mempelajarinya? Sebanyak 90%, 9 orang responden menjawab ya, manakala jawapan tidak sebanyak 10%, iaitu 1 orang responden. Oleh itu, kebanyakan responden pernah mendengar dan mempelajari falsafah. Soalan ketiga adalah, apakah anda memahami apa itu falsafah? Sebanyak 10%, iaitu 10 orang responden menjawab ya, manakala 0% menjawab tidak. Oleh itu, responden rata-ratanya mendapat memahami falsafah. Soalan keempat adalah, apakah anda berpendapat bahawa ilmu tersebut boleh mempengaruhi, mengubah dan membentuk seseorang individu dan masyarakat? Sebanyak 90%, 9 orang responden menjawab ya, manakala 10%, 1 orang responden menjawab tidak. Oleh itu, pendapat ini rata-ratanya mendapat bahawa ilmu boleh mempengaruhi, mengubah bentuk seseorang individu dan masyarakat. Bahagian C, pandangan masyarakat mengenai kepentingan pendidikan falsafah. Soalan pertama adalah, pada pandangan anda, apakah pendidikan falsafah merupakan subjek penting atau tidak penting? Sebanyak 90%, 9 orang responden menjawab penting, kerana responden memberi pendapat iaitu falsafah dapat membentuk manusia untuk berfikir
dengan lebih luas. Falsafah juga sebagai panduan untuk kehidupan. Dengan adanya falsafah, seseorang itu dapat membentuk jati dirinya dengan lebih baik. Falsafah dapat digunakan dalam kehidupan seharian. Manakala 10% satu orang responden menjawab tidak, kerana responden memberi pendapat mungkin merangkumi topik-topik yang hampir sama dengan subjek berkaitan yang lain. Soalan kedua adalah, adakah pendidikan falsafah diperlukan atau berguna dalam kehidupan harian? Sebanyak 100%, 10 orang responden menjawab ya, kerana responden memberi pendapat iaitu falsafah membentuk akhlak dan kepribadian seseorang. Falsafah dapat membuat manusia memilih jalan yang betul. Manusia dapat berfikir secara rasional ketika berhadapan dengan masalah, serta falsafah digunakan dalam aktiviti seharian. Manakala 0% tidak. Oleh itu, falsafah ini sangat penting dalam kehidupan seharian responden. Soalan ketiga adalah, apakah pendidikan falsafah relevan dipelajari masa kini? Sebanyak 100%, 10 orang responden menjawab ya, kerana responden memberi pendapat iaitu falsafah dapat mengajar kita menjadi seorang yang berakhlak mulia. Subjek ini wajar dan masih relevan kerana ilmu falsafah ini merupakan ilmu asas bagi manusia untuk membentuk satu sikap yang harmoni. Pendidikan falsafah ini dapat memberi impak positif kepada individu dan masyarakat, serta falsafah ini dapat menemui diri kita dan sangat penting. Manakala 0% tidak. Oleh itu, falsafah masih relevan dipelajari pada masa kini. Soalan keempat adalah, bolehkah falsafah diterapkan kepada semua lapisan masyarakat? Sebanyak 90%, 9 orang responden menjawab ya, kerana responden memberi pendapat iaitu boleh, kerana falsafah merangkumi segenap aspek kehidupan tidak mengira umur, kerana setiap agama dan pengikutnya mempunyai falsafah yang tersendiri. Dapat menerapkan sikap toleransi antara masyarakat, di samping dapat menjadikan sesebuah masyarakat itu tinggi sahsia dan bermuafakat antara satu sama lain, tidak mengira bangsa maupun agama. Wajar ilmu falsafah ini diterapkan kepada masyarakat untuk membentuk masyarakat yang intelek. Manakala 10%, satu orang responden menjawab tidak, kerana tidak semua masyarakat mampu menerima dan mempertikaikan. Oleh itu, falsafah diperlukan diterapkan kepada semua lapisan masyarakat. Bahagian D, penilaian terhadap pendidikan falsafah. Bahagian ini menggunakan skala 1 iaitu setuju, 2 sederhana dan ketiga tidak setuju. Soalan pertama, adakah anda merasa mempelajari falsafah ilmu ini dapat meningkatkan daya pemikiran yang kreatif dalam kehidupan? Sebanyak 90%, 9 orang responden menjawab setuju dengan pernyataan ini, manakala 10%, satu orang menjawab sederhana serta tidak setuju iaitu 0%. Adakah anda berpendapat bahawa mempelajari falsafah dapat membantu kehidupan seharian generasi muda? Sebanyak 90%, 9 orang responden menjawab setuju dengan pernyataan ini, manakala 10%, satu orang menjawab sederhana serta tidak setuju 0%. Adakah anda berpendapat bahawa ilmu tersebut boleh mempengaruhi, mengubah dan membentuk seseorang individu dan masyarakat? Sebanyak 80%, 8 orang responden menjawab setuju dengan pernyataan ini, manakala 20%, 2 orang responden menjawab sederhana serta tidak setuju 0%. Adakah mempelajari ilmu falsafah dapat membantu anda memperoleh jawapan pada setiap pernyataan atau persoalan datang dari diri kita? Sebanyak 70%, 7 orang responden menjawab setuju dengan pernyataan ini, manakala 30%, 3 orang menjawab sederhana serta tidak setuju 0%. Bahagian E, pandangan bebas. Pada pendapat anda, apakah yang akan berlaku kepada seseorang individu yang bersandar kepada falsafah hidup semata-mata tanpa panduan ajaran agama? Responden berpendapat individu tersebut akan terlalu obses terhadap falsafahnya. Bukan itu sahaja, falsafah itu adalah universal, merangkumi pelbagai aspek dan ada kalanya tidak selari dengan pegangan agamanya, serta tiada arah tuju dan tujuan dalam hidup, serta tidak berpegang teguh dengan agama dan akan sesat dan tidak memenuhi apa yang mereka inginkan. Bagi umat Islam, ia boleh dikategorikan sebagai seseorang itu yang mempunyai risiko yang tinggi untuk terpesong. Oleh itu,
hal ini akan melahirkan masyarakat yang tidak mempunyai agama yang dianuti serta berfikiran bahawa Tuhan itu tidak wujud. Kesimpulannya, secara keseluruhan, dapatan kajian ini menunjukkan pelajar memberi respon yang positif terhadap konseptu-konseptu kajian berhubung penerimaan mereka terhadap kursus falsafah ilmu. Dapatan ini penting untuk jadikan panduan kepada pensyarah bagi tujuan penambahbaikan kursus falsafah ilmu agar ia dapat menarik minat pelajar untuk mempelajari kursus ini. Ini juga dapat membuang persepsi negatif dalam kalangan pelajar bahawa kursus ini adalah sesuatu subjek yang sukar. Justru, dapatan kajian ini dijadikan sebagai kayu ukur dalam penilaian terhadap penerimaan dan tanggapan pelajar terhadap kursus falsafah ilmu. Penambahbaikan boleh dilakukan untuk dijadikan proses pengajaran dan pembelajaran PDP lebih berkesan dan interaktif bagi menarik minat pelajar. Aktiviti atau kerja khusus yang bersesuaian dan terkini dapat dilaksanakan bagi memastikan pelajar memahami dan menghayati kepentingan mempelajari kursus falsafah agar mereka dapat mempraktikannya dalam kehidupan seharian mereka. Saya, Muhammad Ashraf bin Makrani, F20104554 mengucapkan terima kasih.